Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat sama-sama di malam Jumaat yang mubarak ini dalam pengajian tafsir surah Tabarak. Dan Alhamdulillah kita sampai pada ayat ke-24, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi dzara'akum fil ard wa ilaihi tuhsyarun. Ini terjemahannya, Qul, katakanlah, huwa, dialah, allazi, yang, zara'akum, meramaikan kamu, fil ardi, di bumi, wa ilaihi, dan kepadanya lah, tuhsyarun, kamu akan dihimpunkan. Jadi ini ayat yang ke-24 daripada surah Tabarak. Jadi kita akan bincangkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan ayat ini. Jadi persoalan pertama sekali, apakah hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Jadi kita sekiranya kita rujuk kepada tafsir Nazmud Durar yang ditulis oleh Imam Biqai radhiyallahu anhu. Penulis menyatakan bahawa di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan beberapa nikmat seperti penglihatan, pendengaran, hati. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan nikmat tersebut untuk melembutkan hati manusia yang keras. Maksudnya apabila manusia tadi mengkufurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah berkata, mengapa kamu mengkufurkan daku? Bahawa sesungguhnya daku telah mengurniakan pendengaran, penglihatan, maka tak sepatutnya kamu mengkufurkan daku. Jadi setelah Allah mengingatkan kepada mereka tentang nikmat, maka dalam ayat yang kita baca ni, Allah Ta'ala ingin menyatakan bahawa, ingin memberi amaran, setelah daku memberikan nikmat tersebut, penglihatan, pendengaran, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu akan dikembalikan kepadaku. Maka jangan sekali-kali kamu berterusan di dalam kekufuran. Jangan sekali-kali kamu berterusan berpaling daripadaku. Maksud seolah-olah dalam ayat ini Allah mengugut balik semula dengan amaran yang keras bahawa ke mana saja kamu pergi, yang sehebat mana pun kamu tetap akan kembali kepadaku. Dan penulis juga, maksudnya penulis tafsir tadi, dia menyatakan bahawa maksudnya di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyentuh satu perkara, bahawa kamu tadi diciptakan dan diramaikan di muka bumi. Maksudnya jadi penulis kata, setelah Allah Ta'ala memberitahu bahawa kamu tadi mempunyai nikmat yang tinggi seperti penglihatan, pendengaran, hati, itu ialah nikmat-nikmat daripada alam kerohanian. Tapi dalam masa sama, Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ni, kamu diciptakan di dalam tanah, kamu diciptakan daripada tanah. Jadi penulis kata, Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah ingin memberitahu kepada manusia agar bersungguh-sungguhlah membersihkan kesan-kesan tanah tersebut daripada dirimu. Maksudnya sekiranya kita tadi sedang berusaha membuang sifat sombong, maka kita kena berusaha membuang sifat sombong tersebut 100%. Jangan sekali-kali kita membuangnya 98% dan kita tinggalkan ada 2% lagi di bawah tadi. Kerana penulis berkata, sekiranya kita tak bersungguh-sungguh membersihkan kesan-kesan tanah tadi, jadi daripada 2% tu dia boleh tumbuh balik semula penyakit kesombongan tadi. Jadi itu faedah Allah Ta'ala memberitahu, zara'akum fil ard. Allah Ta'ala mencipta kamu
di bumi. Maksudnya kita hendaklah membersihkan diri kita daripada kesan-kesan sifat tanah tersebut yang negatif tadi. Jadi itu soalan pertama yang kita boleh bincangkan hubungan ayat ni dengan ayat sebelumnya. Dan persoalan kedua yang kita boleh bincangkan ialah lafaz zara'akum fil ard. Jadi lafaz zara'akum fil ard ni ialah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita. Jadi kita perlu bersama-sama membincangkan apakah makna nikmat zara'a ni. Jadi lafaz zara'a ni dari segi bahasa dia merujuk kepada sesuatu yang ditebarkan, sesuatu biji benih yang ditebarkan untuk ditanam. Dan lafaz az-zara' juga dia membawa makna al-iktsaru minal mawjud. Maksudnya membanyakkan, meramaikan sesuatu kewujudan. Jadi daripada ayat 24 ni Allah bagi tahu, aku meramaikan kamu di muka bumi. Jadi apabila kita dah tahu Allah Ta'ala meramaikan kita di muka bumi, jadi kita akan bincanglah satu perkara, bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala meramaikan manusia. Dan kita maklum Allah Subhanahu wa Ta'ala meramaikan manusia tadi dengan satu hukum yang disyariatkan, iaitu al-munakahat, maksudnya perkahwinan. Jadi untuk kita tadi membincangkan tentang nikmat zara'a ni, nikmat perkahwinan, hubungan antara lelaki perempuan untuk meramaikan zuriat. Jadi ada 4 perkara lah yang kita boleh bincangkan. Pertama sekali, apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa meramaikan umat manusia tadi ialah satu nikmat, maka sebelum Allah Ta'ala menghalalkan kepada kita pernikahan, maka kita bincang dulu satu perkara, pengharaman zina ke atas umat manusia. Jadi kita rujuk kepada beberapa hadis kan, maksudnya Allah meminta kita tadi meramaikan umat manusia, tetapi Allah dalam masa sama Allah Ta'ala mengharamkan perzinaan, maksudnya hubungan tanpa pernikahan yang sah. Jadi kita rujuk kepada beberapa hadis daripada Nabi SAW yang menceritakan tentang pengharaman zina tersebut. Antara yang datang dalam Sahih Bukhari, pada satu mimpi yang panjang bahawa sesungguhnya Nabi SAW berkata, aku pergi melihat, aku mendapati satu manusia yang berada di dalam satu kawah yang amat besar, dan manusia tadi mempunyai suara menjerit-jerit yang amat kuat. Lalu aku memandang ke dalam tempat kawah masakan tadi, maka aku melihat ada lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang tidak berpakaian. Dan tiba-tiba mereka tadi didatangi dengan api yang amat kuat daripada belah bawah mereka. Dan apabila api tadi datang, maka mereka tadi menjerit-jerit. Maka aku berkata kepada malaikat yang berada bersama-samaku, siapakah manusia tersebut? Maka mereka berkata, haula izzunatu wazzawani. Mereka ialah laki-laki yang berzina dan perempuan-perempuan yang berzina. Dan dalam satu ketika seorang pemuda datang kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, izinkan kepada aku untuk berzina. Maka orang yang berada di keliling Nabi tadi marah kepada orang tersebut. Dan mereka berkata, pergi, jangan tanya soalan yang tak berfaedah ni. Nabi kata, tak apa, biar dia datang dekat kepada aku. Lalu orang tadi datang berdekatan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi berkata kepada pemuda dia, duduk. Kemudian Nabi berkata kepada dia, adakah kamu suka perzinaan tadi tu berlaku dengan ibu kamu sendiri? Maksudnya orang lain berzina dengan ibu kamu. Jadi orang kata, tidak sekali-kali. Moga-moga Allah menyelamatkan dia. Jadi dia kata, sekiranya kamu tak suka orang berzina dengan ibu kamu, begitulah juga manusia-manusia lain. Kan, mereka tidak suka perzinaan tersebut berlaku kepada ibu-ibu mereka. Kemudian Nabi berkata, adakah kamu suka perzinaan tadi berlaku kepada anak perempuan kamu? Maka Nabi berkata, maka orang tadi berkata, pemuda tadi berkata, tidak. Kan, demi Allah, kan, aku tidak suka perkara tersebut berlaku kepada anak perempuan ku sendiri. Maka Nabi berkata, begitulah juga manusia-manusia. Mereka tidak suka zina tadi berlaku kepada anak perempuan mereka. Kemudian Nabi berkata, adakah kamu suka perzinaan tadi berlaku pada adik-beradik perempuan kamu? Adakah kamu suka perzinaan tersebut berlaku kepada makcik di sebelah bapa kamu? Dan adakah kamu suka perzinaan tersebut berlaku di sebelah makcik, sebelah perempuan kamu? Jadi apabila Nabi cerita tadi, dia setiap kali Nabi kata, dia kata tidak sekali-kali, aku tak suka perkara tersebut berlaku. Jadi akhir sekali Nabi meletakkan tangannya di atas dadanya. Kemudian Nabi berkata, Allahumma ghfir zambah. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunkanlah dosa pemuda tersebut. Wa tahhir qalbahu, dan sucikanlah hatinya. Wa ahsin farjahu, dan peliharalah kemaluannya. Jadi itu hadis daripada Nabi SAW tentang bagaimanakah kita nak memahamkan kepada seseorang bahawa perzinaan tadi ialah satu perbuatan yang
terkutuk dan dilarang di dalam agama Islam. Moga-moga dengan kefahaman tersebut dia akan berasa perkara tadi amat menjijikkan. Sekalipun sekiranya manusia tadi dia tidak memahami, dia akan merasa itulah perkara yang paling menyeronokkannya. Dan dalam satu hadis yang lain daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bersama-sama dengan sekumpulan muhajirin di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi memandang kepada kami dengan wajahnya, lalu Nabi berkata, wahai muhajirin, sahabat-sahabatku, aku terdapat 5 perkara yang aku mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan kamu daripada 5 perkara tersebut. Jadi Nabi kata perkara yang pertama, sekiranya terzahir zina pada satu-satu kaum sehingga mereka tadi menzahirkan perzinaan tersebut, tidaklah terzahir zina secara terang-terangan, mereka akan dibalakan, diturunkan siksaan dengan penyakit taun dan penyakit-penyakit yang pelik yang tidak pernah wujud di zaman-zaman sebelum mereka. Itu satu amaran daripada Nabi SAW tentang bahaya perzinaan, lebih-lebih lagi apabila dibuat secara terang-terangan. Kemudian Nabi sebut perkara yang kedua, ketiga, keempat. Yang kedua ialah tidaklah kaum tadi mula mengurangkan timbangan. Mereka tadi akan ditimpa dengan kemerosotan ekonomi yang amat sangat, dan akan ditimpa dengan kesusahan sara hidup, dan akan ditimpa dengan pemerintah-pemerintah yang zalim. Dan tiada satu kaum yang menghalang zakat harta benda mereka akan menyebabkan hujan tidak akan turun. Dan sekiranya tiada binatang-binatang, tidak akan dihujankan langsung kepada mereka. Dan tiadalah mana-mana kaum yang memungkiri janji, melainkan Allah Ta'ala akan menghantarkan kepada mereka musuh daripada bangsa yang lain. Lalu musuh tadi akan mengambil apa saja harta yang berada di tangan mereka. Dan akhir sekali Nabi berkata, tiada pemerintah-pemerintah, apabila pemerintah tadi tidak mengamalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Ta'ala akan menjadikan mereka berperang ataupun bergaduh sesama sendiri. Jadi itu perkara pertama lah yang boleh kita bincangkan apabila kita tadi diberitahu tentang Allah Subhanahu wa taala inginkan agar manusia tadi ramai di muka bumi. Jadi pertama sekali kita perlu faham ialah pengharaman zina. Dan kedua, setelah kita tadi dimaklumkan tentang pengharaman zina, jadi bagaimanakah cara untuk manusia tadi menjadi ramai di muka bumi? Maka dituntut ataupun di perkara kedua yang kita boleh bincangkan ialah al-hassu ala zawaj. Maksudnya galakkan untuk umat Islam tadi berkahwin. Jadi dalam buku fiqh dinyatakan bahawa hukum pernikahan berkahwin tadi dia dihukumkan sebagai fardu kifayah untuk mengekalkan keturunan manusia, dan dihukumkan fardu ain, kewajipan sekiranya seseorang tadi takut terjatuh ke dalam perzinaan, dan dihukumkan sunat sekiranya orang tadi berhajat kepada pernikahan dan dia tadi mendapati harta untuk bernikah, dan dihukumkan makruh kepada orang yang tidak berhajat tapi dia tadi mempunyai harta untuk dia tadi menikah, ataupun dia tadi mempunyai masalah kesihatan, dan dihukumkan makruh kepada orang yang mempunyai harta kan, tetapi dia tadi tidak berhajat dan tiada sakit dan seumpamanya, dan dihukumkan haram kepada orang yang sememangnya telah mempunyai 4 orang isteri. Jadi kita akan membacalah bersama-sama beberapa hadis daripada Nabi SAW yang menggalakkan umat Islam tadi bernikah dan berkahwin. Antara Nabi SAW ya'muru bil ba'ah, maksud Nabi SAW mengarahkan agar umatnya bernikah, wa yanha 'anit tabattul nahyan syadidan, dan Nabi menghalang umatnya daripada memutuskan hubungan dengan pernikahan tadi dengan larangan yang amat berat. Kan maksudnya lelaki tidak lagi mempunyai keinginan kepada perempuan, dan maksudnya perempuan juga tidak lagi mempunyai keinginan kepada lelaki. Dan maksudnya hubungan yang songsang tadi itu Nabi sangat melarang daripada berlaku. Dan hubungan yang songsang tadi disebabkan oleh syahwat yang tidak terkawal, kan, syahwat yang dihiasi oleh syaitan kepada diri manusia yang tidak membersihkan diri dengan istighfar dan zikrullah. Dan hadis kedua, Nabi SAW bersabda, la tatawwajna ajuzan wala aqiran, jangan sekali-kali kamu bernikah dengan orang yang sudah tidak boleh lagi melahirkan, dan orang yang tidak mempunyai masalah kesihatan, tidak boleh melahirkan, kerana sesungguhnya daku mukasirun bikumul umama, kerana daku tidak akan bermegah dengan umat-umat terdahulu dengan sebab bilangan kamu yang amat ramai yaumal qiyamati, pada hari kiamat.
Dan dalam hadis ketiga Nabi SAW bersabda, tazawwaju, hendaklah kamu tadi bernikah, wala tutalliqu, jangan sekali-kali kamu suka mentalakkan. Fa inna Allah la yuhibbu adh-dhawaqina wal dhawaqat, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang suka, lelaki yang suka berkahwin untuk merasai keadaan seorang perempuan, dan begitu juga perempuan yang suka berkahwin kemudian meminta perceraian daripada suaminya. Dan hadis keempat, Nabi Muhammad SAW bersabda, sauda'u waludun, seorang perempuan kulit hitam yang banyak melahirkan lebih disukai di sisi Nabi SAW min hasna aqir, daripada perempuan yang cantik rupa parasnya tetapi tidak boleh melahirkan. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, tazawwajul waludal wadud, hendaklah kamu tadi bernikah dengan perempuan yang amat berlemah lembut, mencintai, berkasih sayang kepada suaminya, al-walud, dan boleh melahirkan. Fa inni mukathirun bikum, kerana sesungguhnya aku akan bermegah dengan bilangan kamu yang ramai kepada umat-umat yang sebelumnya. Dari itu ialah beberapa hadis yang Nabi SAW menggalakkan umat Islam tadi agar bernikah. Dan perkara ketiga yang boleh kita bincangkan ialah, jadi pertama tadi pengharaman zina. Setelah zina tadi diharamkan, maka disyariatkan pernikahan. Jadi setelah kita tadi bernikah, maka kita dituntutlah agar dikurniakan dengan anak, kan, dengan zuriat dan seumpamanya. Jadi apabila permasalahan zuriat ni, dia timbul satu masalah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Maksudnya Allah berkata, jangan sekali-kali kamu membunuh anak-anak kamu kerana kamu takutkan kepada kefakiran. Kamilah yang akan merezekikan mereka, dan kami juga yang memberi rezeki kepada kamu. Sesungguhnya membunuh anak-anak tersebut kana khita'an kabira, ialah dosa yang amat besar, kesilapan yang amat besar. Jadi Imam Ibn Katsir menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat Al-Isra ni bahawa Allah tadi lebih mengasihi manusia daripada ibu bapanya sendiri. Kerana ibu bapa di zaman dahulu ataupun di satu masa mereka tadi sanggup membunuh anak mereka, ataupun mereka tadi sanggup untuk tidak menerima anak dan zuriat kerana takutkan kefakiran. Dan Allah juga lebih mengasihi anak-anak sehingga kan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum faraid. Kerana manusia di zaman jahiliah, mereka tidak mewariskan harta benda mereka kepada anak-anak perempuan. Bahkan setengah bahagian daripada mereka membunuh anak perempuan mereka kerana tidak mahu keluarga mereka tadi menjadi besar. Kan? Maka Allah Subhanahu wa taala menghalang perkara tersebut dengan Allah Taala berkata, jangan sekali-kali kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kefakiran. Dan dalam hadis daripada Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah, apakah dosa yang paling besar? Maka Rasulullah bersabda, dosa yang paling besar ialah kamu menjadikan syirik kepada Allah, padahal dialah yang menciptakan kamu. Kemudian aku berkata, setelah dosa tersebut, apakah dosa yang lebih besar? Maka Nabi SAW berkata, dosa yang paling besar ialah kamu membunuh anak kamu kerana kamu takut dia tadi makan bersama-sama kamu. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, setelah itu apakah dosa yang paling besar lagi? Nabi berkata, antuzana bihalilati jarik, kamu berzina dengan isteri kepada jiran kamu. Jadi daripada beberapa ayat Quran dan hadis tadi, maksud kita dapat fahami kan ada satu masalah yang menimpa beberapa umat Islam pada hari ini. Maksud mereka tadi tidak inginkan anak yang ramai. Maksud mereka kata, tak apalah anak aku seorang ataupun anak aku 2 orang saja, maka kita perlu, dah tak boleh kita untuk menambah bilangan anak tersebut kerana dikhawatiri tidak akan mempunyai kewangan yang cukup untuk pendidikan mereka. Dikhawatiri tidak akan ada kewangan yang cukup untuk masa depan mereka, untuk makanan mereka, untuk pelbagai pemikiran yang dipikirkan oleh ibu bapa tersebut. Dan itulah pemikiran yang salah. Kan? Maksudnya itulah ajaran yang tidak bersesuaian dengan agama Islam. Kan? Kerana Nabi SAW inginkan umatnya yang ramai. Sebab itulah Nabi tadi mengarahkan kita tadi bernikah, berkahwin dan seumpamanya. Dan apabila anak tadi lahir, maka ketahuilah setiap anak tadi lahir dengan rezekinya sendiri. Jadi apabila anak tadi lahir, maka Allah akan memberikan rezeki kepada anak tersebut melalui ibu bapanya. Jadi itu ialah tuntutan daripada agama Islam, dan jangan sekali-kali kita berniat kan di dalam hati kita tidak inginkan anak, kan tidak inginkan zuriat kerana takut bilangannya ramai dan seumpamanya. Dan perkara terakhir sekali setelah jadi kita dah bincang pengharaman zina,
Kemudian arahan untuk bernikah. Kemudian jangan sekali-kali kita takut kan, dengan bilangan anak yang ramai. Dan yang keempat ialah arahan di dalam agama Islam untuk menjagalah anak-anak tersebut. Okay, setelah kita tadi mempunyai anak, dikurniakan dengan zuriat, maka Nabi SAW bersabda, "Innakumul yawma ala dinin." Sesungguhnya kamu, wahai sahabat-sahabatku, al-yawma pada hari ini, ala dinin, di atas agama yang sempurna. Wa inni mukathirun bikumul umam. Sesungguhnya aku bermegah dengan bilangan kamu yang ramai di hadapan umat-umat yang telah lalu. Fala tamshu ba'dil qahqaran. Qahqaran ini Nabi beritahu, jangan sekali-kali selepas ini kamu tadi berpaling daripadaku. Ini perkara yang perlu kita bincang. Maksudnya yang perlu kita fikirkan, bagaimanakah nak meramaikan pengikut Nabi Muhammad SAW. Dari setelah kita bincang ramainya pengikut Nabi Muhammad SAW daripada sudut kelahiran, dilahirkan lelaki yang ramai, dilahirkan perempuan yang ramai. Yang penutup kepada kesempurnaan tadi ialah Nabi kata, hendaklah anak-anak tadi kekal di atas agama yang dah aku bawa. Nabi kata, innakumul yawma ala dinin. Maksud Nabi memuji sahabat kerana mereka tadi berada di atas agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi kata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan agamaku. Jadi itulah kewajipan kepada ibu bapa. Kan, setelah kita tadi berusaha menjauhkan perzinaan, setelah kita tadi bernikah kan dengan perempuan yang baik, kan dengan dengan rezeki yang halal, dan setelah kita tadi bersanggup untuk dikurniakan dengan zuriat, membesarkan mereka, jadi penutup atau kemuncak kepada tanggungjawab ibu bapa ialah membesarkan mereka ala dinin, di atas agama Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila kita sebut di atas agama Nabi Muhammad SAW, maka lafaz agama tadi itu amat luas sehingga kita keliru macam mana nak membesarkan anak di atas agama. Maka Nabi SAW sendiri mengajarkan kepada kita, ad-din tadi difahami daripada tiga sudut. Pertamanya ialah Islam yang merujuk kepada ilmu fiqh, yang kedua ialah al-iman yang merujuk kepada ilmu akidah, dan yang ketiga ialah al-ihsan yang merujuk kepada ilmu tasawuf. Jadi pastikanlah anak kita tadi mempelajari dan mengamalkan ketiga-tiga perkara tersebut. Mereka tadi mempunyai akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka mempunyai fiqh daripada salah satu daripada 4 mazhab, dan mereka mengambil ilmu tasawuf dan dibimbing untuk mengamalkan tasawuf tersebut daripada guru-guru tarekat yang muktabar di tempat kita masing-masing. Jadi sekiranya kita tadi memelihara anak kita dengan ketiga-tiga tuntutan tadi, Islam, iman dan ihsan, maka barulah kita sebenarnya meramaikan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ialah perkara yang boleh kita bincangkan daripada lafaz zara'akum fil ard. Maksudnya Allah memberitahu, aku meramaikan kamu di muka bumi. Jadi meramaikan kamu di muka bumi itu ialah Allah menceritakan tentang perbuatannya, tentang dirinya. Jadi apabila Allah kata aku meramaikan, maka tuntutan ke atas kita ialah untuk kita tadi berusaha. Maksudnya bernikah, kan, meramaikan zuriat, meramaikan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu tuntutan ke atas manusia. Allah menceritakan keinginannya, dan Allah SWT menuntut kepada kita untuk menyempurnakan arahan dan tuntutan tersebut. Dan itu persoalan yang kita dah bincangkan tentang lafaz zara'akum fil ard. Kemudian kita sambung soalan yang seterusnya, iaitu apakah faedah lafaz fil ard? Maksudnya Allah kata aku meramaikan kamu. Jadi sememangnya kita dah maklum kan Allah tadi meramaikan kita di muka bumi. Tapi persoalan mengapa Allah sebut juga lafaz fil ard, sedangkan kita dah maklum tidaklah kita tadi melainkan di muka bumi juga. Jadi sekiranya kita rujuk kepada tafsir, maksudnya apabila Allah kata aku meramaikan kamu di muka bumi, jadi dia kata tanah dari itu. Apabila kita sebut saja tanah, kita mesti merujuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Maksud Nabi Adam kan dia diciptakan daripada tanah, dan tanah tadi diambil daripada al-ard, muka bumi. Jadi apakah faedah tadi kita mengingati Nabi Adam alaihissalam? Kerana Nabi Adam, maksudnya bapa kita tadi, dia ialah ikutan kepada kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan maksudnya Nabi Adam apabila dia turun di dunia, amalan yang paling penting sekali yang diamalkan ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan daripada kesilapan atau zahir kesilapan yang dia tadi lakukan, maka Sayyidina Adam alaihissalam dia berkata, Rabbana zalamna anfusana.
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi apabila Allah Ta'ala menyebut saja masalah tanah tadi, adalah kita mengingati bahawa bumi merujuk kepada tanah, dan tanah tadi sepatutnya mengingatkan kita kepada Nabi Adam, dan apabila kita sebut saja Nabi Adam, dia mesti mengingatkan kita kepada tuntutan bertaubat. Kerana bertaubat tadi ialah jalan pertama ataupun langkah pertama untuk berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudkan dengan taubat tadi ialah penyesalan. Maksud kita berjumpa dengan guru kan, dan kita tadi meminta amalan daripadanya, dan dia akan memberikan amalan dengan istighfar kepada kita, dan kita mengamalkan istighfar tersebut dengan sebenar-benar penyesalan sehinggalah kita tadi dikurniakan dengan taubat. Jadi itulah yang dimaksudkan daripada doa Sayyidina Adam AS, Nabi Adam, dia kata Rabbana zalamna anfusana, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, kami menzalimi diri kami sendiri. Inilah yang nak kita ucapkan selalu. Kerana orang yang sombong, kerana orang yang degil ni, dia takkan kata pun zalamna anfusana. Dia takkan mengaku aku ni menzalimi diriku. Dia akan kata aku tak pernah tinggal sembahyang, kerana aku ialah orang yang baik, kan, puasa setiap tahun, aku rajin membaca Al-Quran, kan, semua amalan aku dah buat. Itulah masalah manusia yang sombong. Jadi sepatutnya kita sebanyak mana amalan yang kita buat, tetap kita kena ulang. Zalamna anfusana. Aku tetap menzalimi diriku sendiri. Wa illam taghfir lana, sekiranya kamu tidak mengampunkan aku. Maksudnya ini kita minta ampun. Setelah kita mengakui kita menzalimi diri kita, kita minta ampun daripada Allah. Wa tarhamna, dan kita minta kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila disebut saja tentang tanah Nabi Adam, tuntutan ini ialah supaya kita merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengakui kita manusia yang berdosa, kita manusia yang banyak kesilapan, kita manusia yang banyak melanggar arahan, kita manusia yang tak pernah pun menyempurnakan solat dengan sebenar-benar yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sentiasalah membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Moga-moga kita tadi dikurniakan dengan taubat. Dan terakhir sekali kita boleh bincangkan tentang tentang lafaz wa ilaihi turja'un tadi. Wa ilaihi tuhsyarun. Kepadanya lah Allah Subhanahu Wa Taala tuhsyaruna, kamu akan dikembalikan. Kamu akan dihimpunkan. Dan apabila dalam setengah tafsir dinyatakan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepadanya kamu akan dikembalikan, kepadanya lah tempat kembali, kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Dari kesemua ayat-ayat tadi, apabila menceritakan tentang akhirat, maka ayat itu sebenarnya ialah kiasan tentang kematian yang akan kamu hadapi. Kerana kamu takkan boleh melintas kepada tempat mahsyar, padang mahsyar dan seumpamanya, melainkan kamu tidak akan melalui kematian. Jadi seolah-olah Allah nak bagi tahu, hendaklah kamu tadi berhati-hati, dan hendaklah kamu tadi bersedia untuk kematian yang pasti kamu lalui. Jangan sekali-kali semasa kematian tadi terpesong akidah wal iyazubillah, disesatkan oleh syaitan, kan, tidak boleh mengucap lafaz la ilaha illallah, kan, teringat kepada dunia, teringat kepada harta benda, teringat kepada kekasih dan seumpamanya. Kerana pada ketika kematian tadilah nak diambil kira atas akidah apakah seseorang tadi meninggal dunia. Jadi apabila Allah kata wa ilaihi tuhsyarun, Allah SWT memberi amaran, jangan sekali-kali kamu mati waliyazubillah di atas su'ul khatimah. Maksudnya semua amalan yang kita buat daripada sebelum balik sampai sekarang ialah supaya sekurang-kurangnya apabila kita nak meninggal dunia, kita boleh membaca la ilaha illallah. Kan, sebagaimana kita dah bincangkan sebelum ni, Sayyidina Anas bin Malik, kan, sahabat Nabi, perawi hadis, khadam kepada Nabi SAW, apabila dia nak meninggal dunia, dia panggil anak-anak muridnya, dia kata duduk di sisiku, talkinkan daku lafaz la ilaha illallah. Jadi anak murid ni membaca la ilaha illallah dan dia ikut la ilaha illallah. Anak murid dia baca lagi la ilaha illallah dan diulang lagi la ilaha illallah, sehinggalah dia tadi menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi itulah keagungan, kan, sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka amat bersedia untuk kematian yang Allah Ta'ala nyatakan dengan lafaz wa ilaihi tuhsyarun. Kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Dan sebagai penutupnya, kita lihat apakah makna tersirat, kan, yang boleh kita fahami, kan, daripada ayat ni. Maka lafaz daripada ayat qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Jadi sekiranya kita rujuk kepada tafsir Al-Bahrul Madid yang ditulis oleh Imam Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu. Jadi dia berkata Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang meletakkan kamu fi ardil ubudiyyati, kepada bumi perhambaan. Maksudnya
apabila daripada satu sudut yang lain, apabila Allah Ta'ala menyebutkan lafaz ard, maksudnya lafaz bumi, Allah Ta'ala ingin daripada kita al-ubudiyah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila Allah kata wa ilaihi tuhsyarun, dan kepada Allah lah kamu tadi kembali, maka di situ Allah Ta'ala ingin supaya kita tadi menyaksikan keagungan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud itu dua sifat yang tak boleh kita pisahkan. Sentiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sentiasa melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila Allah kata, aku ciptakan kamu di dalam tanah, aku ramaikan kamu di dalam tanah, maka adalah kamu tadi beriktikad kamu tadi ialah hamba kepada aku. Dan apabila Allah kata, kepadakulah kamu kembali, maka Allah nak kata, wahai hamba, sentiasalah melihat keagunganku. Jadi masalahnya sekarang ni, kita tak boleh melihat keagungan seseorang, melainkan kita kena merendahkan diri kita. Maksudnya selagi mana kita menganggap diri kita sama dengan orang yang berada di hadapan kita, kita tak boleh melihat keagungan dan kelebihan orang tersebut. Jadi macam mana kita nak melihat kelebihan orang yang berada di hadapan kita? Kita kena rendahkan diri kita, baru kita lihat dia akan lebih tinggi. Kita rendahkan lagi diri kita, kita akan lihat dia lebih tinggi. Jadi merendahkan diri itulah yang dipanggil sebagai al-ubudiyah, perhambaan. Maksudnya perhambaan tadi kita beriktikad, kita tak memiliki apa sekalipun, kan, kita tak memiliki kewujudan, tak memiliki sifat ma'ani, tidak memiliki kudrat iradat, tidak memiliki harta, tidak memiliki apa sekalipun kekuatan, kecerdikan, kepandaian. Semakin kita rendah tadi, baru kita boleh melihat, oh semua tadi ialah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keagungan tadi dikembalikan kepada Allah. Tapi selagi kita rasa aku boleh melihat, maka kita takkan faham yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dialah yang berkuasa memberikan penglihatan. Selagi kita beriktikad akulah yang cerdik, akulah yang pandai, maka kita tak boleh faham Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya dialah yang mengajarkan kepada kita ilmu, dialah yang mengilhamkan kepada kita sesuatu perkara, kepandaian dan seumpamanya. Jadi itu makna tersirat yang nak Allah Subhanahu wa Ta'ala fahamkan kepada kita. Jadilah hamba-Ku sebenar-benarnya, supaya kamu dapat melihat keagungan-Ku. Kerana tidak dapat melihat keagungan Allah, melainkan orang yang merendah diri sahaja. Jadi itu beberapa perkara yang kita boleh bincangkan daripada ayat 24 surah Tabarak ni. Jadi segala yang baik tadi kan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran dan kemanfaatan daripada ayat surah tersebut. Moga-moga kita dapat mengamalkan apa yang dituntut daripada ayat tadi. Jadi segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihfaz shaykhana murshidana wa qurrata a'yun wa sanana sayyid as-sabah dan hasan husani wallahu yarzuqna jami'an anwaruhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mendengar. Moga-moga Allah pelihara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.